Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam pengakap. Saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya juga kita dapat bertemu sempena perutusan tahun baru Ketua Pengakap Negara. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada semua ahli pengakap. Dengan ketibaan tahun 2023 ini, maka bermulalah lembaran baru untuk kita merencanakan kehidupan yang lebih cemerlang di masa yang akan datang. Saya menyeru agar semua ahli pengakap dapat memulakan tahun 2023 ini dengan penuh semangat, azam serta iltizam yang tinggi. Semoga tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang bakal memberi peluang untuk kita lebih berjaya dan cemerlang. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua ahli pengakap yang bekerjasama menjayakan program-program dalam tahun 2022. Sebagai tanda penghargaan, Jawatan Kuasa Anugerah Majlis Pengakap Negara telah meluluskan 1,379 anugerah, bintang dan pingat Persekutuan Pengakap Malaysia yang telah disampaikan pada 17 Disember 2022 dalam satu istiadat yang penuh bermakna. Penganugerahan ini sebagai tanda penghargaan dan terima kasih Persekutuan Pengakap Malaysia khususnya kepada pemimpin-pemimpin pengakap yang sentiasa mencurahkan bakti kepada bangsa dan negara melalui aktiviti kepengakapan. Saudara-saudari ahli pengakap yang saya hormati sekalian, seperti kita sedia maklum, PPM telah melaksanakan Plan Strategik 2019-2023 untuk mencapai visi dan misi PPM. 6 kunci strategik keutamaan telah digariskan yang mencakupi program golongan muda yang menarik, relevan dan mencabar. Golongan dewasa dalam kepengakapan yang berusaha meningkatkan kemahiran, komitmen dan kecekapan. Tadbir urus yang telus, bertanggungjawab, berintegriti dan responsif dalam semua urusan. Komunikasi dan perhubungan yang efektif untuk mewujudkan imej korporat yang positif dalam kalangan masyarakat. Mengoptimumkan penggunaan sumber dan aset serta meneroka peluang baru bagi menjana pendapatan. Perkembangan keahlian dengan mengekalkan konsep kepelbagaian dan kebersamaan. Sesungguhnya, penghasilan plan strategik ini adalah penting dan signifikan bagi meneruskan kecemerlangan PPM. Pada hemat saya, plan strategik ini merupakan penyataan utama yang menyatakan tindakan, gerak kerja dan komitmen oleh setiap bahagian PPM dalam melaksanakan dan merealisasikan aspirasi PPM. Daripada plan strategik tersebut, 11 fokus utama hala 7 PPM telah dirancang dan dilaksanakan pada tahun 2022. 11 fokus utama hala 7 ini merangkumi pendigitalan dalam pengakap, pengurusan aset yang bijak, penjenamaan pengakap, pengurusan sumber pengetahuan, pemerkasaan pembangunan lestari dan mampan, iaitu Sustainable Development Goal, pemerkasaan STEM, iaitu Science, Technology,
engineering dan matematik, pelaksanaan kerangka pembangunan dunia atau Better World Framework, kepelbagaian lencana, pemerkasaan inovasi, kepengakapan berasaskan komuniti dan pembangunan kerohanian. Pengaplikasian 11 fokus utama ini akan diteruskan pada tahun 2023 bagi mencapai visi dan misi PPM sepenuhnya. Saya menyeru kepada semua ahli pengakap untuk sentiasa memastikan program-program pada tahun 2023 ini adalah berlandaskan kepada 6 kunci strategik dan 11 fokus utama hala tuju PPM. Perkembangan keahlian menunjukkan impak positif dengan peningkatan 18% jumlah keahlian berdaftar pada tahun 2022 berbanding dengan tahun 2021. Diharapkan jumlah keahlian pengakap akan terus meningkat pada tahun-tahun akan datang. Pengakap akan terus menjadi pergerakan kurikulum yang terbesar, relevan, popular dan terbaik. Ahli pengakap yang saya hormati dan kasihi sekalian, pandemik COVID-19 telah membawa kesan ketara dalam pelaksanaan aktiviti kepengakapan. Ini termasuk proses perolehan lencana, anugerah rambu, anugerah pengakap raja, anugerah remaja perdana rakan muda, anugerah Scout of the World Award dan juga anugerah Manik Kayu. Pelbagai inisiatif telah diambil oleh pemimpin-pemimpin di pelbagai peringkat untuk memastikan jumlah penerima anugerah tersebut dapat dipertingkatkan. Kita telah beralih kepada penggunaan teknologi untuk menjalankan program, webinar, ujian, mesyuarat dan majlis rasmi tanpa bersemuka. Untuk meningkatkan jumlah penerima anugerah kepada ahli-ahli pengakap, saya menyarankan agar kita menggunakan kaedah hybrid dalam melaksanakan program, perjumpaan, ujian dan sebagainya. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Majlis Pengakap Negara yang telah mengambil inisiatif untuk mendaftarkan Yayasan Pengakap Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri. Yayasan ini diharapkan dapat memperolehi dana-dana untuk memperkasakan aktiviti kepengakapan. Selain daripada itu, Akademi Pengakap Negara juga telah berjaya ditubuhkan dan telah merangka pelbagai kursus dan seminar. Bagi menyokong usaha untuk memperkasakan Akademi Pengakap Negara, beberapa perjanjian persefahaman telah ditandatangani oleh PPM dengan beberapa agensi seperti Universiti Utara Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Prem Rawat Foundations dan lain-lain lagi. MOU ini bertujuan untuk mewujudkan program bersama antara Akademi Pengakap Negara dan agensi-agensi tersebut. Saudara-saudari ahli pengakap yang saya hormati, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli pengakap yang dilantik bagi menjawat jawatan-jawatan di peringkat Asia Pacific dan World Organization of the Scout Movement. Perlantikan ini membuktikan bahawa pengakap Malaysia sentiasa berdiri teguh dan diiktiraf dunia. PPM juga telah berjaya mendapatkan pengiktirafan dalam Malaysia Book of Records, antaranya stesen Jota-Joti altitude tertinggi di Malaysia, pembinaan gadget meja makan terpanjang di Sarawak, kayak solo OKU sejauh 360 km negeri Perak dari Tasik Banding ke Bagan Datuk,
perkhemahan pengangkap wanita teramai di Malaysia. The longest scout pioneering structure. Tarian Dabus ahli pengangkap paling ramai. The largest bird nest scout pioneering structure. Perkampungan pengangkap teramai di Putrajaya. The tallest scout pioneering tower dan lain-lain lagi. Lakaran sejarah ini akan membina keyakinan kepada masyarakat bahawa pergerakan pengangkap kekal aktif, relevan, berdaya saing dan berkualiti. PPM juga sering memenangi pelbagai hadiah dari Asia Pacific Region. PPM turut terlibat dalam jawatan kuasa kumpulan kerja mengenai adventure tourism Jabatan Standard Malaysia dan mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa kumpulan kerja ISOTC Adventure Tourism di peringkat antarabangsa. Bagi menjayakan perancangan tahun 2023, PPM akan menghantar seramai 471 peserta ke Jambori Pengangkap Dunia di Korea Selatan yang akan berlangsung pada 1 hingga 12 Ogos 2023. Di samping itu, Persekutuan Pengangkap Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang merancang untuk mengadakan Jambori Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain daripada itu, PPM sedang giat memertabatkan perlembagaan. Proses penyediaan draft perlembagaan PPM dan pengemaskinian polisi, organisation dan rules sedang dilaksanakan. Perlembagaan PPM yang kemas dan mantap akan memperkukuhkan lagi tadbir urus dan memperkasa organisasi ke tahap yang lebih tinggi. Pelbagai aktiviti dan program bagi memperkasa PPM ke tahap dunia telah dan akan terus dilaksanakan. Ahli pengangkap yang saya hormati dan kasihi sekalian, saya mewakili kepimpinan tertinggi Persekutuan Pengangkap Malaysia amat berbangga dengan pemimpin dan ahli pengangkap yang telah banyak mencurahkan khidmat kepada bangsa dan negara. Inisiatif seperti ini wajar dijadikan contoh teladan untuk mendidik anak bangsa. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya mengungkapkan beberapa rangkap pantun. Awal pagi pergi ke kedai mencari barang untuk bekalan. 2022 melabuhkan tirai. 2023 penuh harapan. Anak haruan mudik ke hulu, berenang-renang hingga ke tepian. Kita buka lembaran baru, berazam hidup, capai kejayaan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.